ke mana duit itu wajib diagihkan. Ada pendapat yang kata buat ikut turutan. Yang pertama, langsaikan hutang. Yang kedua, badal haji untuk almarhum. Yang ketiga, bahagi-bahagikan ikut faraid. Betul ke pendapat ni? Kalau faraid, almarhum ada meninggalkan emak, meninggalkan ayah, dan meninggalkan 2 orang adik-beradik lelaki. Kita nak jawab soalan ini. Baik. Bila sebut tentang pembahagian harta pusaka, dia ada tertib ni. Tertib tu makna kata dia ada 6. Habis nombor 1 pergi nombor 2, habis nombor 2 pergi nombor 3, sehinggalah seterusnya. Tak boleh habis nombor 1 terus lompat nombor 5, terus lompat nombor 3, terus lompat nombor 6. Baik, apa dia? Yang pertama, bila mana berlaku sahaja kematian, yang perlu diuruskan adalah pengurusan jenazah si mati. Ini nombor 1. Tapi bila sebut menguruskan jenazah si mati, nombor 1 ini sahaja terdapat banyaknya hukum di situ. Kalau tersalah langkah, barangkali kita buat tidak seperti mana yang ditetapkan oleh hukum. Contoh, pengurusan jenazah si mati ini dia memerlukan kepada kos. Kos itu termasuklah peralatan, upah van jenazah, gali kubur, mandi, kafan. Maka kos-kos ini memerlukan kepada duit. Kalau kita mengambil khairat kematian, maka boleh selesailah A to Z. Kebetulan pula dia ambil khairat kematian tu 2 tempat. Surau di taman dia pun ambil, masjid di sini pun ambil. Dia mati, masjid di sini beri 3,000, surau di sana bagi 2,500 contoh. Maka total 5,500. Maka nak ke bumi dia tadi ni memerlukan kepada 3,000 contoh. Maka berbagi 2,500. Jangan diambil 2,500 tu pula dibahagi faraid. Kenapa? Sebab khairat kematian dia bukan termasuk dalam harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Itu satu hukum. Kemudian bila berlaku kematian, orang Melayu punya style, orang Melayu punya perangai, dia datang ziarah. Ziarah dia buat apa? Ada yang baca Quran, ada yang sedekah itu, ada yang bagi duit. Majoriti akan bagi duit. Dia akan bagi duit kepada siapa? Dia akan bagi duit kepada isteri, kepada suami, kepada anak, kepada mak ayah. Maka duit yang diterima itu juga bukan harta pusaka, sebab duit itu timbul selepas dia mati. Orang mati tidak boleh menerima apa-apa duit dah. Maka duit itu timbul selepas dia mati, maka dia juga tidak boleh dibahagikan secara faraid. Nampak kan? Tapi kalau dia tidak ambil khairat kematian, maka memerlukan kos ni. Kalau dia ada anak yang cerdik, anak yang cerdik ni tak semestinya ada ijazah PhD, ada juga ada PhD tak ada ijazah, tak cerdik. Cerdik dari sudut apa? Mak dia mati, dia start kereta pergi mesin ATM, dia keluarkan duit. Kenapa? Sebab dia tahu nak uruskan jenazah mak dia memerlukan kepada duit. Tapi kalau dapat anak tak cerdik,
Aku tengok kau, kau tengok aku. Maka jiran pula mari datang, nak ambil 2,000 ni, settlekan. Duit apa ni? Nak urus jenazah ni. Oh, terima kasih banyak. Jiran tak ada lebih syrik daripada dia. Maka kalaulah anak pun tidak keluarkan duit, maka duit itu diperlukan. Nak ambil duit siapa? Maka boleh diambil duit si mati yang ditinggalkan itu. Kena tanya dulu kepada ahli waris, tak perlu tanya, kerana si mati haknya adalah untuk dikebumikan. Tapi nak ambil harta si mati itu yang ditinggalkan untuk ke bumi dia, mestilah perkara-perkara yang wajib sahaja. Apa? Ke bumi, van jenazah, mandi, kafan dan sebagainya. Tahlil tak boleh. Bukan tahlil tu tak boleh. Tak boleh ambil duit si mati untuk jamu orang makan. Boleh nak ambil dengan syarat ditanya dulu pada semua ahli waris bersetuju ataupun tidak ambil untuk buat tahlil. Kalau ahli waris lain setuju, maka on. Tapi kalau tak setuju, tak boleh on. Sebab yang boleh digunakan harta si mati adalah untuk perkara-perkara yang wajib sahaja untuk dia dikebumikan. Sebab itu, bila kita sembahyang di bandar, saya tak nampak di kampung. Kita maaf cakap ya, kita habis sembahyang, ahli waris dia akan tunggu di pintu. Pasal kita buat apa? Duit kan? Waktu saya sekolah dulu bagi duit hijau RM5. Sekarang ni 10 kot ke 20. Ada lagi advance. Kita habis semayang, duk baca doa, dia lalu depan kita, dia buat masuk dalam poket. Kan? Ini nasihat dia, tak payah ambil kan? Kenapa saya kata tak nak ambil? Tak payah ambil. Sebab kita tak tahu tu duit siapa. Kalau diambil daripada duit si mati, boleh ke tidak? Boleh, dengan syarat ahli waris lain semua setuju. Persoalannya bila yang dia buat meeting persetujuan tu tadi. Tapi kalau pakai duit anak dia sendiri, anak dia nak bagi, itu okey lah. Tapi pada saya adalah tak payah ambil, kita buat seperti mana yang kita buat di bandar. Boleh? Jadi lebih clear dalam bab itu. Okay. Itu yang pertama. Bila mana dah sempurnanya pengurusan jenazah si mati, nombor 2 adalah mestilah dibuat pengasingan harta pusaka. Bila si mati meninggalkan harta, bukan semua harta perlu diagihkan secara faraid kepada ahli waris ya tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, isu khairat kematian dia tak termasuk. Isu orang derma waktu dia meninggal tak termasuk. Apa lagi? Isu yang mana dia dah menghibahkan harta itu kepada seseorang, cuma belum diserahkan, juga tidak termasuk. Jadi kena tengok pengasingan itu bagaimana. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pernah berlaku satu kes di antara pak mertua dengan menantu dan anaknya. Anak dia yang kahwin dengan menantu ni. Maka anak bercakap kepada ayah, dia nak buat rumah. Maka ayah kata, buatlah. Masalahnya ayah, saya tak ada tanah. Pergi ya beli. Tak ada duit. Masalahnya ada duit buat rumah saya. Habis tu nak buat di mana? Ni tanah ayah besar ni. Ayah di hujung, biar kami di hujung sana. Tak boleh kan? Tapi
masalahnya ayah, duit suami ni, menantu dia ni ada dalam KWSP. Jadi nak keluarkan duit KWSP tu, boleh tak kita keluarkan untuk buat rumah? Boleh, dengan syarat KWSP nak bukti geran itu atas nama kita. Maka dia kecek ayah dia. Dia kata, kami pinjamkan dulu tanah ini atas nama kami, pada nama suami. Bila mana keluarkan duit ke BSP, siap buat rumah, maka dia akan transfer balik tanah tadi kepada nama pak mentua lah, ayah dia tadi. Maka berlakulah pertukaran nama. Kemudian keluarlah duit ke BSP. Buat rumah, siap. Ditakdirkan Allah Ta'ala menantu dia mati. Tanah tadi nama siapa? Nama menantu. Bila nama menantu, dari segi hukum, tanah itu tanah siapa sebenarnya? Tanah pak mentua lah. Sebab pak mentua bagi pinjam nama, bagi pinjam sekejap, bukan bagi terus, bukan hibah, bukan wasiat. Maka pengasingan yang kedua ini samalah juga tadi tu, bahawasanya tak boleh dibagi faraid walaupun nama dia. Kenapa? Sebab pinjam nama. Tapi kalau fight atas kertas, kalah pak mentua tadi. Sebab dah berlakunya pertukaran nama, dah diisi dah borang 14A di pejabat tanah. Sebab itu tuan-tuan haji, puan-puan hajar, dalam bab ini hati-hati. Kalau nak melakukan apa-apa transaksi tukar nama, nasihat saya lebih baik adalah jual, pecah lot. Nak jual berapa? Itu pulang. Nak jual yang rugi ke, nak jual yang untung sikit ke, nak jual yang untung banyak ke, terpulang. Yang penting black and white nama dia dan dia bayar. Kalau dia kata dia tak ada duit, terpulang pada dia, dia cari sendiri. Asal lah kita nak fikir untuk dia. Sebab tak nak berlaku kes seperti mana yang saya nyatakan tadi. Cuma saya nak cerita kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajar. Minggu lepas baru saya mengerti apa yang dimaksudkan bila berebut harta pusaka sampai tahap nak berbunuh. Satu kes yang difailkan, si mati waktu hidup, dia beritahu kepada anak dia, dia hibahkan tanah ini kepada anak sulung. Dia cakap verbal tapi tak tukar nama. Maka anak sulung ni dia ada duit, maka dia bangunkan suatu homestay resort cantik lah. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala dia mati, yang pemberi tadi. Bila mana dia mati, rupa-rupanya tanah itu ditukar nama kepada anak bongsu. Depan ahli waris dia cakap dia hibah pada yang sulung. Bila mana mati, semak balik, dia tukar pada nama anak yang bongsu. Bergaduh habis ahli keluarga disebabkan isu ini. Yang sulung kata dia dah beri pada aku, sekarang ni kena jadi milik aku. Kau setuju tak setuju? Tak setuju, tak apa. Kalau kau tak setuju, aku bayar 90,000 pada kau. Ni aku nak bayar sebab aku dah buat dah resort. Tak nak, dia nak 200,000 dan semua hasil yang ada. Apa? Gaduh dah. Sampai bertekak dalam mahkamah, hujung tak pecah dewan, tuan-tuan dan puan-puan.
Bertegur memang tak dah. Bertegur akan berlakunya kemarahan. Kemarahan itu bukan di antara anak sulung dengan anak bongsu. Pergaduhan itu di antara family yang nombor satu bergaduh dengan yang bongsu, dan yang tengah-tengah adik-beradik tadi, yang ni masuk part ni masuk part ni. Soalan saya kepada semua, salah siapa? Salah siapa? Salah yang ada dalam kubur tu. Tak jelas. Nak bagi buat cara bagi, tak nak bagi buat cara tak nak bagi. Jangan mulut kata bagi yang ini, tapi dari segi tindakan tukar nama beri pada yang ini. Jangan buat begitu, jangan buat pelik begitu. Kalau bergaduh begini tuan-tuan dan puan-puan, agak-agaknya kalau kita berada dalam kubur, yang anak-anak kita tadi, ingat tak kita untuk menyampaikan Al-Fatihah ke 3 kul ke Yasin? Tak ada mau ingat. Sebab dia sakit hati pula dengan kita yang berada dalam kubur. Jadi hati-hati. Sebab itu dalam bab ini kena jelas. Lepas tu kita belajar. Jangan mulut cakap lain, tindakan buatlah lain. Baik, yang nombor 3. Yang nombor 3 tuan-tuan dan puan, tertib yang ketiga adalah pembayaran hutang bagi pihak si mati. Pembayaran hutang. Bayar hutang bukan guna duit kita, guna duit si mati. Itu kena jelas semua. Dia yang berhutang, pakai duit dia lah. Maksud tak pakai duit kita. Kita anak, memang kita anak, tanggungjawab kita adalah bayar bagi pihak dia. Ambil duit dia, bayar. Okay. Maka hutang ini dia terbahagi kepada 2, iaitu hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hutang sesama manusia. Maka hutang dengan Allah Ta'ala ini termasuklah zakat, termasuklah nazar, termasuklah kifarah, termasuklah dam, termasuklah haji, termasuklah fidyah. Si mati waktu sakit dulu, dia mati bulan Ramadan, dia tak puasa, maka selesaikan hutang puasa itu dengan bayar fidyah. Si mati dulu waktu dia hidup, dia berkemampuan, cuma turn untuk haji tak sampai. Dia mati dulu, maka buat badal haji untuk dia. Pakai duit siapa? Duit dia lah. Sebab ni stage nombor 3 ni. Tapi dalam banyak-banyak hutang, ada hutang yang ahli waris tak boleh nak settle. Ahli waris tidak mampu untuk selesaikan untuk si mati. Apa dia? Iaitulah bila mana si mati meninggalkan sembahyang. Bila mana orang itu tidak sembahyang, dia tetap berhutang dengan Allah, tetapi ahli waris yang hidup tidak mampu untuk solat qada untuk dia, apatah lagi membayar apa-apa fidyah dan sebagainya. Kenapa? Sebab bab sembahyang ini, siapa yang tak solat, dia akan berhadapan one by one dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada keturunan kita yang tak sembahyang, yang liat sembahyang, tak kira anak menantu, isteri, suami dan sebagainya, nasihat saya, tegur sampai berbuih mulut kita sampai kita mati. Kenapa? Kalau kita tak tegur, maka tunggulah apa benda yang akan kita dapat. Tapi kalau kita tegur, mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan kita. Sebab itu bab solat kena hati-hati, jangan tinggal. Kena pesan pada anak-anak, kena pesan pada orang muda. Bangun lewat 7.30, nak pergi kerja, subuh tak lagi, subuh dulu baru start motor pergi kerja. Allah, tengok macam mana? Dah terlepas. Ini tak, start motor pergi subuh, start motor pergi kerja, subuh tak tahu. Sama juga petang-petang kan main bola, pasal tak? Bila mana azan maghrib,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia berhenti main bola. Berhenti buat apa? Bukan berhenti start motor balik rumah, berhenti minum air dulu, duduk menyembang. Sepatutnya sepak tak ni kena macam ni, bukan macam tu. Dia ulas pula dah yang main bola tadi. Penat tuan-tuan dan puan-puan. Maka hutang sesama manusia ni bagaimana pula? Kena bayar. Bila mana ada orang datang pada kita, ayah awak ni dia berhutang dengan saya berapa pakcik, 10,000, apa buktinya? Ni dia, ambil duit bayar. Tapi ayah saya, ustaz, hutang banyak ustaz. Cukup tak harta? Cukup, tapi habislah harta dia. Biar habis harta dia. Sebab hutang ini kedudukannya nombor 3. Habis itu bahagian saya tak payah nak cerita. Bahagian kita sabar dulu, sebab ini hak dia. Jadi kena selesai. Kalau yang kita tahu tak apa, kalau kita tak tahu pening. Maka Nabi SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Roh orang yang beriman yang mati akan tergantung di awang-awangan disebabkan hutangnya itu, sehinggalah hutangnya itu dibayar oleh ahli warisnya atau oleh orang lain. Dahsyat juga penceritaan ataupun apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW ini. Cuba bayang kalau ahli waris kita tak tahu tentang hutang tersebut, bagaimana? Sebab tu Puan Hajah kena tahu kita ni tinggal puasa tahun lepas berapa. Kena bagi tahu pada suami, andai kata saya tak sempat, maka kena settlekan ini. Sama juga bila mana kita menjaga mak ayah kita yang sedang sakit di hospital. Jaga untuk apa? Untuk urut dia, untuk bagi ubat kepada dia. Betul, tapi sembahyang tak boleh tinggal. Mak saya sakit, nak sembahyang macam mana? Okey, nak tahu dia boleh sembahyang atau tidak, cuba tengok dia koma ke tidak. Tak ustaz, dia tak boleh bangun. Siapa suruh dia bangun? Dia tak boleh duduk. Siapa suruh dia duduk? Baring pun tak apa, dia tak boleh angkat tangan. Siapa suruh dia angkat tangan? Kita lah ambil wuduk untuk dia. Kemudian nak ambil wuduk pun kenalah cerdik sikit. Ni ambil wuduk tangan 3 kali, ni 3 kali, berjeruk kata dia tadi. Sekali sudahlah, 3 tu kan sunat. Ini sama juga macam hari Jumaat, kepala paip ada 1. 30 orang beratur nak ambil wuduk. Dia dengan 3 dia tu, 3. Orang nak ambil khutbah 1 sudah, belakang panjang lagi. Tengok ilmu kan sikit je tu. Jadi kalau mak kita terdampar sakit, ambil wuduk untuk dia. Mudah. Sebab itu kita dalam katil the ward hospital kena ambil tahu tentang kawan-kawan kita. Saya hari tu 14 hari appendix kan duduk di hospital. Jadi saya duduk pula di ward pembedahan. Jadi semua ni akan dibedah ni. Ada yang hidung, ada yang tengkuk, ada yang perut, macam-macam. Jadi bila saya tengok yang hujung ni, dia dah pakai baju bedah dia kan. Baju bedah tu kan kita sarung belakang terikat. Saya kata, "Puan apa?" Dia tu kejap lagi. Dia pun pergi masuk subuh. Dia tak semayang lagi subuh. Saya dah ingat sebab saya roommate dia ni. Dia balik bila? Dia balik maghrib. Maka dia balik tadi sedar tidak? Sedar. Saya bangun, saya pergi kat dia. Angkat tangan. Saya pun spray, dia pun ambil. Saya kata, awak kena qada zuhur, awak kena qada asar dan awak tunaikan maghrib. Dia buat gini gitu. Wajib pada saya untuk jaga dia. Sebab cuba bayang, zuhur, asar, dia pun habis masuk tu terus tidur. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu pun kalau dia ingat. Kalau dia tak ingat, kena jaga. Lepas tu kita bila jaga orang ni, kena tegur dalam bab sembahyang ni. Dan kalau kita ini orang yang sembahyang, waktu sembahyang tadi kita dalam bilik tadi, dalam ward tadi ada 4 orang, sembahyang biar semua nampak.
supaya terdetik hati-hati mereka ini malu dan dia pun nak mendirikan sembahyang. Kena buat suasana itu. Kenapa saya kata begitu? Sebab saya tanya dah kepada nurse, kepada doktor yang duk rawat saya selama 14 hari. Saya tanya, kebanyakan yang sakit ni sembahyang ke tidak? Dia kata, Ustaz, kalau 100% itu, yang tak sembahyang 90%. Aduh. Tu yang orang duk mengadap hari-hari itu. Sedangkan dia dah terima apa-apa alatan untuk berwuduk, maklum kepada nurse dah tulis, tapi buat tak tahu. Lepas tu kita bila jaga orang, kena jaga bab sembahyang. Bila melawat orang, tanya dulu, dah solat belum? Belum. Ambilkan wuduk untuk dia. Sembahyang belum, bawa aku datang balik. Sembahyang kat mana? Atas katil tu kan? Duduk atas tu. Jadi kena jaga dalam bab solat. Kenapa? Saya tak nak kita ini termasuk dalam hutang tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Sikit. Yang keempat adalah pembahagian harta sepencarian. Ni nak tanya siapa? Ini kena tanya kepada pasangan si mati. Yang mati ni lelaki, tanya isteri dia nak tuntut ke tidak. Dia nak tuntut, maka biar dia tuntut dia. Kalau kita semua setuju, nak berapa kak? Saya nak 50% lah daripada harta suami. Setuju semua sekali? Beri. Tanya pada yang lain, banyak sangat kak 50. Sumbangan akak tak banyak pun. Kalau aku nak 50 juga, pergi mahkamah, biar mahkamah buat keputusan. Sebab itu orang perempuan kena hati-hati dalam bab ini. Terutamanya orang perempuan. Orang lelaki perlu juga, tapi orang lelaki ni kebanyakan dia mencari duit. Dia ada kekuatan itu. Contoh, kita kahwin dengan suami kita, kebetulan pula Allah Ta'ala takdirkan kita tak ada anak. Kebetulan pula kita ni tak bekerja suri rumah sepenuh masa. Kebetulan pula suami kita ni mak ayah dia dah tak ada. Maka kalau suami kita mati, siapakah yang akan mewarisi harta suami kita? Tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah kita akan dapat 1/4 dan 3/4 akan dapat pada siapa? Adik-beradik suami kita. Kalaulah 1/4 itu bahagian kita 60,000, bahagian adik-beradik suami kita, dia akan dapat 180,000. Siapa banyak? Mereka. Kebetulan pula suami kita hanya meninggalkan harta pusaka iaitu sebiji rumah saja di Bukit Indah ini. Sebiji ni je, ASP, tak ada tabung haji, tak ada saving account pun tak ada. Ni je. Kita pula tak bekerja. Kita dah syok dah bila suami meninggal, maka rumah ni nama suami, loan suami, maka rumah ni akan jadi free. Jadi aku dah tak payah fikir dah, maka boleh duduk rumah ni sampai bila-bila. Jawabnya no. Kita layak kepada rumah tersebut setakat 1/4. 3/4 lagi adalah bahagian adik-beradik suami kita. Kita rasa tak cukup, maka tuntut harta sepencarian. Bila tuntut harta sepencarian, contoh mahkamah beri pada kita 50%. Rumah di Bukit Indah yang suami kita tinggal ni 500,000, maka kita dah layak 250,000. Ada baki berapa? 250,000 lagi. Maka kita layak pula 1/4 daripada 250,000 itu pula. Banyak ke sikit? Banyak. Sebab itu kena tahu dalam bab ini. Apa yang penting adalah preparation. Kita sendiri tahu tentang kekuatan kita. Kita tahu tentang ahli waris kita. Kita tahu bagaimanakah akhlak, perangai yang bakal terjadi, yang belum berlaku, kita boleh nampak benda ini. Maka kitalah yang kena buat keputusan. Tapi bila ceramah gini, ada juga Puan Hajah bila kita ini dia dah gelabah biawak dah waktu tu. Apa dia kata? Kita semalam ceramah di satu masjid. Dia kata, Ustaz, saya ada soalan. Saya ni nak bagi tanah kepada anak-anak saya. Puan Hajah nak hibah, tak kira lah, kira nak bagi pada dia. Okey.
Puan Haji tukar nama. Tidak, tak tukar nama lah. Kenapa Puan Haji tak tukar nama? Biar saya mati dulu lah baru dia boleh ambil harta saya. Oh, okey. Kemudian saya tanya balik, kalau anak Puan Haji mati dulu pada Puan Haji macam mana? Saya ambil balik harta tu. Pula lah. Ni jenis nak bagi tak nak bagi. Sebab itu kena tahu. Hibah itu bagaimana caranya, wasiat itu bagaimana caranya. Baik, seterusnya yang kelima, iaitulah pelaksanaan wasiat. Wasiat semua orang kena letak dalam kepala dia. Apa itu wasiat? Dibuat waktu hidup, transaksi lepas daripada mati. Apa maksud transaksi lepas pada mati? Dia buat wasiat waktu hidup, pelaksanaan lepas daripada mati. Siapa mati? Pemberi, bukan penerima. Kalau penerima mati dulu, maka wasiat itu akan batal. Satu. Yang kedua, kena ingat, wasiat ini mestilah tidak lebih daripada 1/3 daripada keseluruhan harta si mati. Dia tak ada wasiat semua harta ni. Dia setakat tak lebih daripada 1/3 sahaja. Kadang-kadang orang terkeliru. Wasiat dia disamakan dengan pesanan. Contoh, dia cakap pada anak-anak dia, aku wasiat pada korang anak beranak ni, anak-anak aku yang aku sayangi ini, bila mana aku mati kelak, maka harta yang aku tinggalkan ini korang kena bagi sama rata. Dia jam crank kat situ. Dia redundant di antara 1/3 dengan apa yang dia kata wasiat. Itu bukan wasiat, itu hanya pesanan. Dan pesanan itu wajib tak anak-anak dia ikut? Tak wajib. Kalau tak ikut, dosa tidak? Tak berdosa. Kenapa? Sebab yang dia bercerita itu adalah dia nak suruh harta yang dia tinggalkan ini dibahagi faraid, tidak dibagikan faraid tetapi dibahagi sama rata. Maka mana boleh kita nak arah kepada pemilik yang baru untuk bagi secara sama rata? Sebab tuan-tuan kena ingat, datang sahaja mati ni, sekarang ni 7.20, ditakdirkan Allah Ta'ala 7.30 kita mati pagi ni. Maka bermula 7.30 pada pagi ini, harta yang kita miliki selama ini telah bertukar milik kepada ahli waris kita secara percuma. Inilah hakikat kehidupan. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan cari berapa banyak harta, tuan-tuan ada jutaan ringgit bagaimanapun, tapi bila mana datang sahaja mati, maka tiada lagi pemilikan itu. Dah jadi milik ahli waris yang baru, secara percuma dia dapat. Sekarang ini yang memiliki harta tadi, siapa yang penat cari? Jawabnya kita. Dia tak penat sebab dia mendapat harta itu secara percuma daripada kita. Kepenatan kita tanggung, kenikmatan dia dapat. Maka amat malang bagi sesiapa yang ada harta banyak, tapi dia terlupa untuk menjadikan harta itu backup diri dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat kehidupan. Sebab itu dia tak ada sedekah lepas daripada mati. Sedekah waktu hidup. Saya datang ke masjid ini setiap pagi, setiap kali saya ceramah sini, sebulan sekali saya lihat jemaah sini. Sebelum masuk ke pintu itu, saya masuk pintu ini satu, masuk dalam tabung, masuk dalam tabung. Maka saya terfikir di benak fikiran saya, barangkali dia buat benda ni hari-hari, barangkali dia nak berada di masjid ni dah 20 tahun. Cuba bayang berapa banyak pahala dia. Maka dia di antara orang yang bijak. Tak adalah saya kata untuk kita backup diri kita itu balik nanti ambil semua harta kita infak ke jalan Allah. Bukan. Maksudnya kita berpada-padalah dalam menguruskan. Ada bahagian untuk kita nanti dan ada bahagian untuk anak-anak kita. Cuma hari ini mak ayah memang suka memikirkan tentang anak-anak bila mana dia meninggal nanti. Betul tak?
Ada orang sampai bertanya soalan, Ustaz, saya ada 3 rumah, anak saya ada 5, macam mana yang nak bahagi pusaka nanti? Saya kata bahagi je lah. Tak boleh lah Ustaz, rumah ada 3, anak ada 5. Oh, kalau begitu Tuan Haji beli lagi 2. Mana ada duit Ustaz, saya 2 dah. Tengok sampai tahap begitu fikir. Tak payah fikir lah. Dah ada 3 tu pandai-pandai lah dia bahagi. Kita tu fikir pasal dia kenapa? Ada orang sampai tahap tuan-tuan, dia siap beli dah rumah setiap seorang anak-anak. Mana kata bila anak nanti besar, tak payah fikir dah pasal rumah. Duduk je rumahnya ayah bagi. Dia tak fikir, dia nak mari duduk di Bukit Indah ni pun, mak ayahnya bukan bagi duit kat dia pun dulu. Dia fikir pasal orang lain lebih sana. Okay. Dan yang terakhir, iaitulah apa dia? Pembahagian harta pusaka. Rupa-rupanya nak bahagi pusaka pada ahli waris ni, kedudukan dia ujung sekali. Dia bukan nombor 1, dia bukan nombor 2, dia bukan nombor 3, dia bukan nombor 4, dia bukan nombor 5, dia nombor 6 last sekali. Sebagai contoh, ada sejuta, settle nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, tinggal 500,000. 500,000 itu yang kena bahagi ni. Itu pun kalau ada 500,000, kalau tinggal 100, maka 100 itulah yang nak dibahagikan. Maka dalam bab pembahagian kepada ahli waris ini, maka kita kena tahu siapakah yang layak. Mulai sekarang dah boleh fikir-fikir dah. Anda kata kalau aku mati, siapakah yang akan mewarisi harta aku? Saya dah fikir dah, yang kalau saya mati, siapa yang akan mewarisi harta saya? Mak saya, ayah saya, isteri saya, anak lelaki saya 3 orang. Ni 6 orang ini yang layak mewarisi harta saya. Kedua, saya dah fikir dah, saya ni akan mewarisi harta siapa? Saya akan mewarisi harta 6 orang ini. Tapi 6 orang ni hidup lagi, isteri saya mati, maka harta dia itu saya juga akan miliki. Mak saya mati, saya ada hak ke atas harta dia. Ayah saya mati, saya ada hak ke atas harta dia. Jadi 6 orang. Maka total orang tak akan sama dengan saya. Ada yang sama, ada yang tidak. Apa maksud saya ada yang sama, ada yang tidak? Barangkali dalam masjid ini dia ada bela anak angkat, dalam masjid ini dia ada anak tidak sasaran, dalam masjid ini dia ada bela abang dia yang OKU, dalam masjid ini dia ada bela anak Rohingya, ada dia bela macam-macam keadaan. Maka kita kena tahu orang ini layak ataupun tidak mewarisi harta pusaka kita. Kalau kita tahu dah dia tak layak, kita dah belajar dan kita tahu dia tak akan layak walaupun 1 sen harta kita, maka buatlah hibah atau wasiat kepada dia. Kenapa? Sebab bila kita mati, harta kita dia tak akan dapat walaupun 1 sen. Jadi puas hatilah kita waktu kita hidup, kita dah bagi dah. Andai kata mati sekalipun, ahli waris lain tak bagi duit pada dia, tak bagi sikit bahagian kita, maka tak ada masalah. Sebab awal-awal lagi kita dah bahagi. Kan cantik tu kehidupan. Cantik macam mana? Cantik dalam menguruskan harta pusaka. Cantik dalam menguruskan harta yang dimiliki. Jadi tenanglah benda itu, tak serabut. Anda kata anak-anak tak beri kepada anak angkat kita pun tak ada masalah, sebab tahu dah dia ada bahagian dia. Okay. Jadi apa yang kita belajar pada pagi ini ada 6 step. 6 ini mesti dipatuhi dan mesti diikut tertibnya satu persatu. Kalaulah 6 ini tidak dipatuhi, tuan-tuan percayalah apa saya katakan akan mengakibatkan kita mengambil hak orang lain. Habis itu yang kita urus ini berdasarkan apa? Kita berdasarkan kepada logik akal kita dan berdasarkan hawa nafsu kita. Itu kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu lagi di lain waktu lain ketika. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita pada pagi ini. Dan paling penting, tolong sangat-sangat kepada semua, siapa-siapa yang mengajar di sini, kita faham, jangan faham setakat kita sahaja. Apa maksud saya?
tuan-tuan kena hebah-hebahkan kepada orang lain. Kenapa saya kata begitu? Bila mana saya berceramah di lapangan, bukan masjid surau ya, di jabatan kerajaan. Hari itu saya berceramah di IPK Kuala Lumpur. Ibu pejabat kontijen, ibu pejabat polis kan, kontijen Kuala Lumpur. Siapa yang dengar ceramah saya? Pegawai-pegawai polis. Maka saya tanya satu soalan kepada pegawai perempuan. Puan, suami puan dia kerja swasta, dia carum KWSP. Dalam KWSP dia tu ada 400,000 dan dia meletakkan penama nama puan seorang saja selaku isteri dia. Ditakdirkan Allah Ta'ala suami puan mati, pihak KWSP telefon puan nak transfer 400,000 ke dalam akaun puan. Soalan saya kepada puan, 400,000 tu milik siapa ya? Maka dia jawab tanpa segan silu, milik saya, dah letak dalam akaun nama saya. Siapa jawab ni? Pegawai polis. Tu saya tak tanya lagi pegawai JPJ, pegawai kastam. Saya tak tanya lagi pekerja-pekerja kilang. Saya tak tanya lagi pekerja-pekerja swasta. Jadi kadang-kadang saya pun mari terfikir juga, yang aku duk ceramah selama ni aku sampai pada siapa? Saya mari terfikir, sebab tugas saya menyampaikan cerita ni tak sampai menyeluruh. Itu cerita dia. Yang saya duk sampai ni pada siapa? Saya sampai ni pada orang yang baik, orang yang berilmu, hari-hari dengar ceramah, hari-hari update ilmu. Ni saya nak cerita ni bagaimana nak sampai ke bawah-bawah ni, yang tak hadir, yang jarang hadir, yang jarang, yelah barangkali nak calar dia pun tak boleh juga, yang tak ada pengetahuan. Saya nak tahu, tuan ada idea tak macam mana nak sampai pada mereka? Maka saya rasa adalah saya sampai pada Tuan Haji, Puan Haji pula kena sampai pada orang lain. Apa caranya? Tuan Haji pun dah dalam WhatsApp group. Kan ada family kan, hari ni Abah belajar sepatutnya bila mati 1, 2, 3, 4, 5, 6 kena ikut tertib ini. Maka anak yang nombor 1 pun komen, kenapa cerita bab mati ni, nak mati dah ke? Mula aku suruh cerita bab ilmu, dia cerita bab mati. Jadi benda ni saya tengah fikir. Kenapa saya kata tengah fikir? Sebab bila saya berkhidmat di mahkamah, orang akan datang. Saya bila orang datang, saya suka tanya soalan, nak tengok knowledge tahapnya mana. Puan nak tuntut apa? Saya nak tuntut cerai. Okey, puan nak tuntut cerai ni persetujuan dengan talak ke, fasah ke? Fasah tu apa? Sudah. Saya kata seingat aku di Malaysia ni nak menikah kena hadir khusus pra perkahwinan. Kenapa sebut tanya fasah? Tak tahu. Lupa dah kot. Sama juga dengan isu faraid, sama juga dengan isu penama KWSP. Tuan-tuan cuba bayang, kalau dia katakan hak dia 400,000 tadi hak dia, maka yang dia ambil itu hak dia, dah ambil hak dia, tapi sekadar hak dia saja, yang lebih kena beri pada ahli waris yang lain. Tapi kalau dia tak bagi ustaz, dia makan, maka hukumnya adalah haram. Habis tu yang dia makan tu harta haram. Ya, saya katakan di sini. Sebab tak ada orang nak selia, tak ada orang yang boleh mengawal. Kenapa KWSP buat begitu? Dia buat begitu kerana kita tak perlu turun naik mahkamah dah. Dia nak memudahkan kita, tapi mudah-mudah sungguh tuan-tuan, mudah untuk telan seorang. Itu je. Jadi saya harap tuan-tuan pun ambil tugasan sebagai penceramah, ceramah pada orang lain pula dengan ilmu yang ada. Buatlah tuan-tuan nampak supaya orang celik dalam bab ini. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.